Hubung perkara ini telah pun dikeluarkan pada 16 Oktober 2008. Silakan. Datuk Speaker, terima kasih. Terima kasih atas penerangan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Tapi saya lihat ada beberapa perkara di sini yang saya kira belum lagi memperlihatkan kesungguhan kerajaan untuk memastikan lebih ramai wanita menjawat jawatan ataupun berada di dalam kumpulan membuat keputusan, terutama yang maknanya kerajaan sendiri melantik, kecuali lah kalau misalnya ahli Dewan Rakyat, itu satu perkara yang maknanya dalam pemilihan pilihan raya yang itu agak susah untuk ditentukan. Tapi misalnya dalam GLC misalnya, daripada tahun 2005 11% wanita terlibat sebagai ahli lembaga pengarah. Sekarang 2010 hanya 13%, naik 2% saja. Sedangkan ini adalah pelantikan. Maknanya kerajaan boleh melantik lebih ramai lagi kaum wanita yang berpotensi, yang berwibawa, yang saya kira memang tidak kurang di negara kita. Tetapi ini pun tidak dilakukan oleh kerajaan. Jadi saya minta penjelasan dan juga saya mohon supaya Timbalan Menteri sebagai pihak yang terlibat secara langsung memastikan supaya di mana juga ruang yang membolehkan wanita untuk berada di peringkat pembuat keputusan, terutama yang melibatkan pelantikan, supaya dilakukan usaha tersebut bersungguh-sungguh dan ada political will di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Titi Wangsa atas cadangan yang dikemukakan. Sememangnya kementerian ini berusaha untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam semua bidang, termasuklah GLC. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat menafikan juga bahawa pelantikan yang dibuat itu haruslah juga sejajar dengan kualiti dan juga kelayakan yang ada. Dan yang lebih penting lagi adalah usaha untuk melatih dan memberi pendedahan untuk meningkatkan kapasiti kaum wanita kita supaya bersedia untuk menyandang jawatan ataupun sebarang kekosongan yang ada bila tiba masanya. Dan saya percaya dengan semua usaha yang telah dijalankan, kini wanita di Malaysia ini kita memang mempunyai bilangan wanita yang mencukupi untuk menyandang pelbagai iaitu jawatan tinggi yang ada di negara ini. Okey, Datuk Speaker, saya nak tambah sikit di situ. Saya setuju mungkin jawapan yang ialah maknanya jawapan tu adalah jawapan yang stereotip lah, maknanya okey kita akan tambah dan sebagainya. Tapi saya kira kalau dikatakan kaum wanita terutama yang berpelajaran tinggi, yang ada pengalaman dalam kerajaan dan juga swasta, masih lagi tidak cukup untuk diletakkan sebagai anggota ahli lembaga pengarah GLC dan sebagainya, saya sangat tidak setuju dan sangat kecewa. Sebab saya rasa begitu ramai kaum wanita sejak berdekad yang lalu yang mempunyai kemampuan. Dan kadang-kadang kita lihat misalnya setengah ahli lembaga pengarah GLC di kalangan kaum lelaki itu memegang sampai 20-30 GLC ahli lembaga pengarah. Sedangkan kita ramai. Saya rasa sudah sampai masanya kementerian bertegas dan tak perlu beri masa yang panjang. Tahun depan pun saya ingat kita boleh meningkatkan sehingga 30%, memastikan apabila ada pertukaran sahaja ahli lembaga pengarah GLC ini, mestilah di situ diletakkan kaum wanita yang kalau misalnya katakan kementerian tak ada list tu, saya ada list nama mereka-mereka yang berkemampuan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Titi Wangsa. Sebenarnya Yang Berhormat, kita memang ada data yang lengkap tentang semua kaum wanita yang berkebolehan ataupun berkelayakan. Dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, kementerian ini sentiasa berusaha untuk meningkatkan
penglibatan wanita dalam untuk menyandang jawatan tinggi, khususnya untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kita telah mengadakan mesyuarat pada 18 Mac baru-baru ini dengan Suruhanjaya Security Bank Negara dan juga Pemodalan Nasional serta Khazanah Malaysia untuk mencari strategi bagi meningkatkan wanita sebagai board directors ya, dengan izin, dan kita cadangkan cadangan ini akan dikemukakan kepada kerajaan dalam masa yang terdekat. Penjelasan. Saya lagi peringatkan Yang Hormat ya. Tujukan jawapan persoalan pada saya Yang Hormat. Pada speaker Yang Hormat. Kita 3 hala. Jelas Yang Hormat. Betul, terima kasih. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri mengatakan bahawa sedang mencari strategi ya, untuk sektor pembangkang dan lain-lain, security dan lain-lain. Tapi saya ada satu spesifik, sama ada Kementerian Pembangunan Wanita ini sedar bahawa hanya 3 orang pegawai daerah saja di antara 137 di seluruh Semenanjung saja, tak kira Sarawak dan Sabah. Ini merupakan sangat minimum, dan dia tidak cukup mewakili kepentingan kaum ibu dan juga kanak-kanak di dalam pembangunan daerah. Jadi macam mana, saya nak tanya, sama ada sedang mencari strategi ke selepas banyak tahun kita menerima Beijing Platform of Action. Ya, bilakah kita nak cari strategi itu? Nah, apakah sebabnya hanya 3 orang pegawai daerah saja, satu jawatan yang begitu penting untuk pembangunan, dan pembangunan ini saya rasa mestilah menggandungi juga wanita dan kanak-kanak. Jadi saya memohon jawapan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Mutajam yang sentiasa memperkasakan hak wanita. Saya memang bersetuju dengan Yang Berhormat Bukit Mutajam tentang struktur, iaitu struktur kaki tangan, khususnya pegawai daerah yang ada pada masa kini, dan kita akan mengambil maklum tentang perkara ini, dan saya berharap kita sama-sama dapat memperbaiki keadaan yang ada. Tapi fakta tu kena buat cek juga Yang Hormat, sama ada di Sarawak, Sabah, Semenanjung dan dah dirangkum kita sekali berapa akan buat, orang. Tuan Yang Ketua, untuk ini saya rasa kita perlu membuat satu kajian yang menyeluruh. Bukan saja saya minat Yang Hormat cukup kajian ni. Ya, bukan saja hanya untuk Sabah dan Sarawak. Betul. Ini kerajaan bukan baru memerintah 3 tahun yang lalu. Ini kerajaan yang sudah memerintah 50 tahun. Ya, saya rasa ini sangat mengecewakan. Sampai hari ini barulah nak take note mengenai situasi keadaan sekarang. Baru nak buat kajian. Dan bukan sahaja pegawai daerah saja. Situasi adalah sama dengan YDP, Majlis Perbandaran, all the local governments. Ketuanya, berapa orangnya adalah wanita. Saya rasa yang Berhormat Timbalan Menteri akan memberitahu Dewan ini bahawa beliau akan mengambil maklum tentang keadaan ini, dan mungkin satu kajian akan dibuat. Tapi kita nak komitmen yang lebih. Kita nak ada sudah apa yang akan dibuat. Kita nak komitmen yang lebih konkret. Seperti semalam saya nak puji bahawa ini Seri Gading, Yang Berhormat Seri Gading yang membawa satu isu yang penting, mengatakan kita harus menghukum suami yang tidak bertanggungjawab, bapa yang tidak bertanggungjawab selepas cerai tidak mau memberi nafkah.
Tapi apa yang dijawab oleh yang berhormat Timbalan Menteri bahawa ini bukan dalam bidang kementerian beliau. Saya merasa sungguh kecewa kerana ini Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga haruslah bertanggungjawab bersama dalam kabinet. Sekurang-kurangnya mengatakan bahawa akan membawa ke kabinet untuk dibincang dan diluluskan supaya ada pindaan ke atas akta undang-undang yang mengenai nafkah. Inilah yang saya minta supaya kementerian ini lebih berkomited. Apakah yang berhormat Timbalan Menteri boleh beritahu Dewan ini bahawa kementerian ini akan lebih komited? Yang berhormat Bukit Mentajam, sebenarnya kementerian ini memang komited dalam memperkasakan hak dan kepentingan wanita. Merujuk kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seri Gading semalam, yang menyatakan kerajaan patut menghukum lelaki yang mencerai sewenang-wenangnya. Tetapi walau bagaimanapun, kalau ikut akta kita yang sedia ada, kita tidak menghukum seseorang itu kerana dia bercerai. Kita hanya boleh menghukum bila berlakunya salah laku, seperti penderaan ke atas si isteri ataupun penderaan terhadap kanak-kanak, dan itu pun diperuntukkan di bawah akta kanun keseksaan. Dan merujuk kepada soalan yang kedua ataupun isu kedua yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Bukit Mentajam tadi, berkaitan dengan lambatnya, kenapakah masa ini baru kita ambil tindakan. Sebenarnya dengan penubuhan kementerian ini sendiri, itu menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam usaha untuk memperkasakan hak dan kepentingan wanita. Jadi saya berharap kita semua dapat kerjasama dan juga berusaha dalam memperkasakan ataupun meningkatkan status wanita di negara ini. Tuan Yang Dipertua, menjawab isu berhubung SIDO yang dibangkitkan, dipersilakan. Tuan Yang Dipertua, saya rasa sebagai seorang Timbalan Menteri dan sebagai Menteri Wakil Kementerian, tak boleh senang kata bahawa kita mesti sama-sama bekerjasama untuk meningkatkan kedudukan. Kerana sebagai seorang ahli ahli parlimen di dalam Dewan ini, kami ada tanggungjawab kami. Tapi seorang menteri, Timbalan Menteri, ada kan tanggungjawabnya. Dan di sini saya rasa saya tak lihat, walaupun katakan committed, saya ada tanya, bolehkah kementerian memberitahu dalam 10 tahun yang diwujudkan kementerian ini, bagaimana kementerian ini telah memperkasakan kedudukan wanita? Apakah dasar yang telah dilaksanakan supaya betul-betulnya wanita diperkasakan? Bolehkah memberitahu selama 10 tahun ini apa yang telah dilaksanakan? Yang Berhormat Bukit Mentajam, sebenarnya untuk jawapan saya yang seterusnya memang akan saya bincangkan atau bentangkan kepada Dewan Yang Mulia ini tentang segala usaha dan pencapaian yang telah dicapai oleh kementerian ini dalam usaha untuk memperkasakan status wanita. Tuan Yang Dipertua, menjawab isu berhubung dengan SIDO yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuantan, kementerian sesungguhnya komited dalam menggarus perdanakan janda dan isu-isu wanita selaras dengan obligasi terhadap konvensyen mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Inisiatif menggarus perdanakan
perspektif gender yang dilaksanakan telah menghasilkan banyak kejayaan. Ini dapat dilihat daripada aspek perundangan, penggubalan dasar dan program yang dijalankan. Tuan Yang Dipertua, dari aspek perundangan, beberapa undang-undang telah dipinda dan diwujudkan seperti berikut. Yang pertama, Perkara 82, Perlembagaan Persekutuan dipinda pada tahun 2001 bagi memastikan tiadanya diskriminasi berasaskan gender. Yang kedua, Kanun Keseksaan dipinda pada tahun 2006 bagi meningkatkan hukuman bagi kesalahan jenayah seksual. Yang ketiga, penguatkuasaan peraturan-peraturan kerja, iaitu pekerja separah masa, bagi membolehkan pekerja separah masa, termasuk wanita, menikmati faedah-faedah pekerjaan mulai tahun 2010. Dan yang keempat, pindaan secara pentadbiran dibuat pada April 2010 terhadap peraturan immigration bagi membolehkan wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing memohon kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan di luar negara. Selain itu, beberapa dasar juga telah digubah dan dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama, Dasar Wanita Negara dan Plan Tindakan Pembangunan Wanita yang telah dikaji dan diluluskan pada tahun 2009. Dan yang kedua, Dasar 30% penyertaan wanita di peringkat pembuat keputusan, iaitu mulai tahun 2004. Selain itu, program-program bagi meningkatkan pengetahuan serta kefahaman masyarakat berhubung isu kesaksamaan gender juga telah dijalankan. Antara program-program yang dilaksanakan adalah yang pertama, literasi undang-undang. Yang kedua, program menangani keganasan terhadap wanita. Yang ketiga, seminar kepekaan gender. Dan yang keempat, bengkel dan sesi latihan mengenai SIDO untuk hakim-hakim dan pegawai undang-undang. Berkaitan isu Akta Gangguan Seksual dan undang-undang yang berkaitan, Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Ampang telah membangkitkan mengenai status Akta Gangguan Seksual. Kementerian sedang mengkaji keperluan untuk mengubah undang-undang yang berkaitan dengan gangguan seksual. Penggubalan akta yang berkaitan gangguan seksual memerlukan penelitian dalam segala aspek teknikal dan sosial budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum serta rundingan dengan semua pihak-pihak yang berkepentingan. Ini adalah untuk memastikan penggubalan undang-undang yang berkaitan menepati objektifnya serta menegakkan keadilan kepada mangsa di samping tidak akan menganiayai sesiapa. Pada masa ini, kes-kes gangguan seksual boleh ditangani di bawah peruntukan Kanun Keseksaan, iaitu Akta 574 seperti yang berikut. Iaitu yang pertama, Seksyen 509, gangguan seksual dengan perkataan, isyarat, bunyi atau apa-apa benda yang ditunjukkan untuk mengait kehormatan dan mengganggu kesantunan seseorang. Dan yang kedua, Seksyen 377D, gangguan seksual melalui perbuatan kelucahan melampau. Yang Berhormat Ampang juga mencadangkan pelaksanaan Undang-Undang SIDO dan mengkaji semula undang-undang yang dianggap mendiskriminasikan wanita. SIDO tidak mewajibkan kerajaan Malaysia mengubah suatu undang-undang khusus berkenaannya. Walau bagaimanapun, terus habis boleh. Sila izinkan saya habiskan dulu perenggan ini ya. Walau bagaimanapun, kerajaan mengambil langkah-langkah bagi menangani isu-isu berkenaan dengan diskriminasi terhadap wanita, antaranya pindaan kepada Fasa 2 Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang telah dibuat pada tahun 2001 yang melarang sebarang diskriminasi berasaskan jantina.
Selain itu, pada 7 September 2007, peruntukan berkaitan kesalahan rogo di dalam kanun keseksaan telah dipindah di mana hukuman bagi kesalahan rogo telah dinaikkan daripada 5 tahun penjara kepada 20 tahun penjara. Sekian. Silakan. Saya baru ni mendapat satu jawapan pertanyaan saya berkenaan saya bacakan di sini, iaitu adakah, saya bertanya pada Menteri Dalam Negeri, menyatakan adakah pihak kementerian menyiasat laporan dan kenyataan migrant care tentang seorang menteri merogol amah, dan adakah kementerian menyedari NGO ini masih mempertahankan laporan tersebut? Jawapan daripada kementerian, Ya Ahmad, ini tak ada kena-mena dengan apa ya, yang pasal sexual harassment. Ini berkenaan dengan sexual harassment. Ini sexual harassment kah rogol ya Ahmad? Ya, Ni ya. Tak payahlah benda yang polis ni bangkit macam ni ya Ahmad. Bukan cara dia. Saya rasa ini sangat penting. Sebab apa? Ini melibatkan kaum wanita yang duduk di sebagai subordinate. Minta speaker Yalah, sikit saja lagi. Yang hormat, Okey. kita buat undang-undang peraturan kita sendiri dalam Dewan ni. Lepas tu Dewan hormatlah dengan peraturan kita sendiri. Ya, ya. Saya sikit saja nak ambilkan. Jawapannya adalah untuk makluman ahli yang berhormat dan Dewan yang mulia ini, pada masa ini kes yang dimaksudkan masih dalam siasatan PDRM. Jadi saya lihat di sini tidak ada semasa kes ini dihebahkan, tidak ada pun satu kenyataan ataupun daripada pihak Kementerian Wanita. Sedangkan isu ini melibatkan mungkin asalnya mungkin sexual harassment, sehingga makna akhirnya mungkin berlaku. Ini kita tak tahu sebab dalam siasatan. Jadi saya ingin bertanya, adakah pihak kementerian mengambil berat tentang isu seperti ini, ya, kerana ia bukan saja melibatkan yang dilibatkan adalah seorang menteri, tetapi juga melibatkan seorang pekerja asing yang sepatutnya dilindungi. Jadi dan masih dalam siasatan, dan saya kira sepatutnya kementerian menggesa supaya pihak PDRM mempercepatkan kerana ini telah menjadi isu antarabangsa, dan NGO yang berkenaan yang saya katakan itu tidak pun langsung menarik laporannya tentang perkara yang tersebut. Minta penjelasan. Ya Hormat Menteri, kita tadi membangkitkan perkara-perkara yang tertentu. Jadi kalau ini tidak ada berhubung kait dengan apa yang Yang Hormat sebut tu, lagipun di Dewan ini bertanya apa tindakan kerajaan, tapi sini dijawab sudah, mengata polis masih menyelidik. Jadi apa lagi yang Yang Hormat sebut? Nak ketuk kepala polis kata cepat ataupun macam mana? Sila Yang Hormat. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Titiwangsa. Seperti mana yang dinyatakan, kita tunggu sajalah hasil siasatan daripada PDRM, ya. Okay, Yang Berhormat Ampang juga mencadangkan pelaksanaan Undang-Undang SIDO dan mengkaji semula undang-undang yang dianggap minta maaf, ini tadi sudah pun dibentangkan. Penjelasan. Silakan. Tuan Yang Di-Pertua, Timbalan Menteri Yang Berhormat Timbalan Menteri telah memberikan beberapa undang-undang yang telah dipinda sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan ini beliau menunjukkan bahawa sebagai satu bukti bahawa kementerian ini memang ada membuat sesuatu selama ini. Saya bersetuju juga ada undang-undang sudah dipinda. Tetapi bolehkah Timbalan Menteri Yang Berhormat Timbalan Menteri menerangkan mengapa gender index yang masih gender index untuk Malaysia sebenarnya semakin merosot dari tahun 2007 sampai 2009. Dia semakin merosot, dan juga dia juga tidak mengkurangkan gender gap dalam bidang politik dan juga ekonomi. Bolehkah Yang Berhormat memberi penjelasan apakah sebabnya?
Yang Berhormat terima kasih Yang Berhormat Bukit Mentajam. Untuk gender gap dalam bidang politik, tadi saya telah memberikan datanya yang jelas menunjukkan sebenarnya kalau kita bandingkan iaitu ahli parlimen ataupun bukan saja di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negara, sebenarnya kita ia telah menunjukkan peningkatan, ya, iaitu daripada tahun 2004 untuk Dewan Rakyat ia hanya terdapat 9.6% wakil rakyat perempuan, tetapi pada tahun 2010 ia telah meningkat kepada 10.8%. Dan bagi dari segi menteri, ya, pejawatan yang memegang jawatan menteri, ia juga meningkat, iaitu daripada tahun 2004 daripada 9.4% daripada 9.4%, dan timbalan menteri pula daripada 7.7% tahun 2004 ia telah meningkat kepada 17% pada tahun 2010. Dan berkenaan dengan soalan yang kedua yang dibangkitkan, silakan. Minta maaf, ya. Okay, untuk isu ini saya tidak mempunyai sebarang maklumat dengan saya pada masa kini, ya. Tuan Yang Ketua, saya minta penjelasan secara bertulis, ya. Saya boleh memberikan keterangan bahawa gender index ialah kedudukan Malaysia pada 2009 telah kedudukan 101. Tapi sebelum itu ialah 97. Jadi dia menunjukkan bahawa kedudukan Malaysia dalam gender, kecapaian gender ini telah merosot kalau berbanding dengan negara-negara yang lain. Jadi inilah yang saya maksudkan. Kalau kita sudah buat beberapa perkara untuk memperkasakan kedudukan wanita, tetapi masih indeks gender Malaysia ini masih merosot, apakah sebabnya? Itu yang saya tanya. Tuan Yang Ketua, untuk menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Mentajam, sebenarnya kedudukan Malaysia dalam laporan The Global Gender Gap telah meningkat dari tempat 100 pada tahun 2009 ke tempat 98 pada tahun 2010 dengan skor 0.648. Dan pencapaian dalam pendidikan, iaitu dengan izin education attainment, meningkat daripada 0.989 pada tahun 2009 kepada 0.99 pada tahun 2010. Kedudukan Malaysia telah menurun dari tempat ke-77 pada tahun 2009 kepada 65 pada tahun 2010. Yang kedua ialah dari segi pencapaian dalam kesihatan, kita juga telah meningkat dari 0.969 pada tahun 2009 kepada 0.974 pada tahun 2010. Kedudukan Malaysia juga telah meningkat dari tempat ke-103 pada tahun 2009 kepada 76 pada tahun 2010. Dari segi pencapaian dalam penyertaan dan peluang ekonomi seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Mentajam tadi, iaitu dengan izin economic participation dan opportunity, meningkat dari 0.565 pada tahun 2009 kepada 0.576 pada tahun 2010. Kedudukan Malaysia telah meningkat
dari tempat ke-104 pada tahun 2009 kepada 99 pada tahun 2010. Walau bagaimanapun, tentang tiada kemajuan dari segi politik ataupun political empowerment, di mana skor Malaysia menurun daripada 0.063 pada tahun 2009 kepada 0.052 pada tahun 2010. Walaupun kedudukan Malaysia telah meningkat dari 113 pada tahun 2009 kepada 110 pada tahun 2010. Jadi penurunan ini adalah disebabkan oleh penurunan bilangan wanita di parlimen dan juga menteri wanita sikit. Nak laluan sikit. Mana Datuk Speaker, saya nak bercakap tentang isu sexual harassment tadi ini. Yang Berhormat, masa ni bukan masa bercakap lagi, Yang Berhormat. Ini masa penjelasan, Yang Berhormat. Penjelasan. Makna dia, Yang Berhormat, tunggu dulu. Ya. Makna dia, Menteri kena bercakap dulu. Kalau ada tidak jelas kekeliruan dan sebagainya dalam pandangan Yang Berhormat, baru boleh bertanya. Tak, Menteri telah Tapi bercakap kalau tentang, nak bercakap cerita baru masuk macam ni tadi, kalau tak ada dalam jawapan Menteri, Menteri kena cari. Pegawai pun hantar jawapan, saya lihat. ya. Sebab dia isu baru. Ya. Jadi Yang Berhormat jangan bawa isu yang tak ada dibincang dalam masyarakat dulu. Ya, ini berkenaan dengan sexual harassment, undang-undang sexual harassment. Adakah pihak Timbalan Menteri menyedari bahawa sexual harassment ini bukan sahaja berlaku daripada kaum lelaki kepada kaum wanita, tetapi juga berlaku gangguan ni daripada kaum wanita kepada kaum lelaki. Saya mendapat satu maklumat, iaitu di mana dalam FB saya ni rakyat suruh bawa, orang lelaki-lelaki suruh bawa, mengatakan mereka terganggu dengan gangguan seksual daripada kaum wanita, terutama yang berpakaian yang melampau dari segi pendedahan tubuh badan dia. Dan adakah pihak menteri menyedari bahawa di sebuah negara, dua buah negeri di Amerika, iaitu di Atlanta dan Louisiana, mereka telah mengadakan peraturan tidak membenarkan kaum wanita memakai seluar londeh namanya, iaitu seluar yang rendah di bawah pusat itu, kerana ini menjadi satu gangguan seksual kepada kaum lelaki. Jadi adakah perkara-perkara ini juga dititik berat dan diambil kira dalam undang-undang dan juga peraturan penegasan peraturan sexual harassment? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya nak bagi tahu sikit Saya menghadiri sesi soal jawab Perdana Menteri Britain dengan ahli-ahli parlimen. Bila dia tanya soalan panjang macam ni, sedar ke tak Menteri? Menteri berdiri jawab, saya sedar. Dia duduk. Lepas itu adakah ada ni diambil kira bila membuat undang-undang? Ada. Duduk. Yang Berhormat, saya lah, ini soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Titi Wangsa. Saya memang sedar tentang perkara ini, dan sebenarnya gangguan seksual ini memang berlaku di kalangan semua jantina. Dan tentang akta, berkaitan dengan akta, Kementerian dalam cadangan untuk penggubalan akta ini, dan kita memang mengambil kira tentang sosial budaya masyarakat Malaysia. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat ampang mencadangkan agar kementerian membuat penilaian semula terhadap pelaksanaan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 agar ianya bersifat adil gender tanpa mengira bangsa dan agama. Untuk makluman Yang Berhormat juga, Kementerian telah melaksanakan pindaan terhadap Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Akta 521 melalui Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga pindaan 2011
yang dijangka akan dibentangkan pada tahun ini. Antara pindaan yang dicadangkan ialah meluaskan takrifan keganasan rumah tangga meliputi kecederaan emosi dan psikologi. Pelaksanaan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 iaitu Akta 521 bukan sahaja tidak membezakan jantina, malah juga tidak mengira bangsa dan agama mangsa bagi menjamin hak mereka terpelihara dengan perlindungan yang sesuai. Tuan Yang Dipertua, berkaitan mengenai isu penan, kementerian ini telah dimaklumkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM bahawa laporan siasatan yang telah dibuat mendapati 2 kes tidak dapat diteruskan siasatannya kerana mangsa tidak dapat mengenal pasti perogoh. 1 kes keterangan menunjukkan mangsa telah berkahwin dengan suspek menurut adat penan, manakala siasatan bagi 5 kes lagi iaitu saksi menyatakan tidak wujud kejadian seperti yang didakwa. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Kota Raja dan Yang Berhormat Penjelasan Bukit sebelum Mentajam. itu, penjelasan. Silakan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Mengapa pindaan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga itu mengambil masa yang begitu lama, dan juga kajian teratas akta sama ada kita perlukan satu akta gangguan seksual itu, iaitu telah dikaji sejak 2011 tahun 2011, dan banyak pertubuhan wanita telah menggesa selama ini. Bolehkah Yang Timbalan Menteri menjelaskan mengapa dia mengambil masa yang begitu panjang? Sama pada waktu yang sama kita sudah memindahkan akta-akta yang lain 2-3 kali dalam dalam 5 tahun. Mengapa kementerian ini begitu lambat untuk memindahkan akta-akta yang mengadakan kesan terhadap wanita? Terima kasih. Ini perkara yang baru ya, Mak. Kalau Ayah Mak dah jawab jawapan, bagi jawapan. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya penggubalan akta itu perlulah dilakukan secara teliti. Oleh itu dalam proses penggubalan kita selalunya mengambil kira pendapat dan idea daripada semua pihak yang berkepentingan. Begitu juga dengan pindaan kerana akta ataupun sebarang pindaan yang dibuat itu harus dah dilakukan secara teliti. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Kota Raja dan Yang Berhormat Bukit Mentajam juga membangkitkan tentang pengujudan pusat penjagaan kanak-kanak. Dalam hal ini, kerajaan sentiasa meningkatkan usaha bagi menangani halangan yang dihadapi wanita bekerja, terutama berhubung masalah penjagaan anak. Justru pelbagai insentif disediakan bagi membantu mereka meneruskan kerjaya. Antaranya, kerajaan menyediakan geran pelancaran sebanyak RM200,000 bagi penubuhan pusat penjagaan kanak-kanak di tempat kerja di sektor awam. Geran pelancaran sebanyak RM55,000 dan geran bagi kos operasi sebanyak RM64,000 setahun pula disediakan bagi penubuhan taska komuniti di kawasan kediaman. Selain itu, kerajaan juga memberikan subsidi yuran taska sebanyak RM180 sebulan untuk setiap anak bagi isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan yang menghantar anak mereka ke taska di tempat kerja sektor awam. Subsidi yuran juga diberikan kepada isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM2,000 sebulan di bandar dan RM1,200 sebulan di luar bandar
bagi mereka yang menghantar anak mereka ke taska komuniti. Di sektor swasta pula, sejak tahun 1996 lagi, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan insentif potongan cukai sebanyak 10% daripada jumlah kos kepada syarikat yang mempunyai bangunan yang dikhususkan sebagai pusat jagaan kanak-kanak. Tuan Yang Tua, untuk makluman Yang Berhormat sahabat menang, di bawah bidang keberhasilan utama negara. Penjelasan sebelum itu, penjelasan. Ya, sekian. Lagi panjang soal jawapan Yang Berhormat. Berapa lama lagi, Ahmad? Lebih kurang 20 minit. Berapa? 20 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Mengenai pusat jagaan kanak-kanak, Yang Berhormat Timbalan Menteri pun telah memberi beberapa langkah yang telah diambil. Tapi bolehkah saya minta beliau memberikan tahu Dewan ini mengenai effectiveness-nya, apakah kesannya, cost efektifnya. Umpamanya sudah ada berapa sektor awam yang telah mendirikan pusat jagaan kanak-kanak menggunakan insentif yang diberi oleh kerajaan, dan berapakah taska komuniti telah diadakan pada waktu sekarang, dan berapa orang kanak-kanak telah memanfaatkan daripada skim yang kepada keluarga yang pendapatannya di bawah RM300. Bolehkah memberikan data-data seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Mentajam. Sebenarnya di seluruh negara pada masa kini terdapat 32 taska komuniti yang telah pun ditubuhkan, dan bagi sektor awam pula, kita kementerian ini menggalakkan semua sektor awam supaya menubuhkan taska di tempat kerja masing-masing. Walau bagaimanapun, ia juga bergantung kepada ruang dan juga struktur bangunan yang ada. Tentang maklumat terperinci berkenaan dengan bilangan kanak-kanak, saya minta penjelasan secara bertulis kerana ia tidak berada dengan saya pada masa ini. Ya? Minta laluan sikit. Ya, disilakan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian. Tahniahlah di atas usaha yang telah dibuat oleh kementerian untuk memastikan sasaran bantuan sampai kepada sasaran sebenar. Cuma kita ingin penjelasan apakah SOP yang disediakan oleh pihak jabatan di bawah Jabatan Masyarakat ni khususnya, sebab banyak permohonan yang dibuat kadang-kadang melewati lebih daripada 6 bulan sampai kepada setahun, dan banyak kes-kes kalau kita tengok yang terkini yang dimohon, yang dimaklumkan oleh pegawai kepada kita bahawa peruntukannya amat terhad, terpaksa dipotong, dibuang nama dan sebagainya. Jadi apakah SOP yang ada di bawah sekarang yang digunakan dipakai untuk KPI bawah Jabatan Masyarakat ini untuk memastikan semua golongan yang berhak mendapat bantuan mendapat perkhidmatan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat Menteri. Yang berhubung dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rantau Panjang sebentar tadi, penerima bantuan kebajikan telah bertambah dengan jumlah yang mendadak sejak tahun 2007 hingga 2010, tetapi bilangan kaki tangan masih tidak berubah. Umpamanya, daripada tahun 2007, bilangan permohonan dan juga penerima bantuan JKM adalah sebanyak 207,828 kes. Berbanding dengan bagi tahun 2010, ia meningkat 2 kali ganda kepada 417,552 kes. Yang kedua ialah nisbah pekerja
dengan penerima bantuan adalah semakin bertambah. Purata, misalnya di kawasan Pasir Mas, seorang pekerja JKM adalah rasionya ialah 1:400 orang klien. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan kadar peringkat antarabangsa yang berasaskan model Australia, sebenarnya nisbah pekerja sosial dengan klien yang sepatutnya ialah 1:30 hingga 40 orang. Ini bermaksud beban kerja pekerja JKM yang semasa adalah 10 kali ganda lebih daripada piawaian yang telah ditetapkan. Dan perkara ini telah pun disebut dalam laporan audit tahun 2010. Walau bagaimanapun, menyedari tentang masalah yang wujud, Kementerian telah mengambil beberapa langkah penambahbaikan pengurusan. Ini termasuklah yang pertama sekali, memperkenalkan sistem bayaran bantuan JKM melalui bank yang dapat menjimatkan masa dan tenaga pegawai JKM untuk digunakan dalam pemprosesan permohonan yang baru. Yang kedua, memperkenalkan dengan izin business process re-engineering dalam pengurusan bantuan dengan proses lapisan di peringkat kaunter JKM kepada pemohon yang dapat hadirkan diri ke pejabat JKM. Yang lain, mereka yang lain yang berada di kawasan pendalaman pula akan dikunjung oleh pegawai-pegawai JKM berdasarkan pejabat bergerak melalui iaitu 33 buah van serta 29 buah minibus yang bergerak. Yang ketiga ialah mewujudkan task force di peringkat daerah dan negeri khususnya untuk menyelesaikan kes-kes tertunggak.